Salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadullah wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Taala atas nikmat yang Allah kurniakan kita pada ini dengan kurniaan yang banyak yang tak terhingga banyaknya, dan kita syukuri nikmat Allah yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Adalah merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat kita pelihara dan jaga, kerana kedua-dua itulah yang akan membawa kita menurut Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha dan Allah kasih kepada kita, insya-Allah. Jadi juga kita pada pagi yang mulia ini kita sama-sama kita mengucapkan syukur Allah Ta'ala kerana kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, iaitu yang sangat dituntut oleh Islam tentang kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita berada dalam majlis ilmu cara maya ini juga akan memberikan banyak keberkatan dan juga keberkatan dan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Saya ucapkan selamat datang kepada ahli-ahli jamaah kuliah talaqi Al-Hasanah pada pagi ini dalam maya. Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan nanti akan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Ya, inilah peluang yang kita boleh buat. Ya, setakat ini alhamdulillah kita masih lagi kita meneruskan pengajian secara luar kebiasaan kita, tapi akan memberikan kesan yang baik insya-Allah kepada kita, asalkan kita mengambil kesempatan yang terbaik untuk kita memahami apa yang saya akan sampaikan, dan juga daripada hadis-hadis yang saya akan bacakan nanti akan menjadi satu pengajaran kepada kita, dan kita dapat beramal dengan apa yang kita baca, insya-Allah. Ya, terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dengan kuliah ini, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita terus kepada iaitu kitab Al-Adab ni, iaitu yang berhubung dengan akhlak dan adab ataupun yang dikatakan sebagai adab sopan, yang telah disenaraikan di dalam kitab ini, yang telah kita sampai kepada hampir kepada penghujungnya, ya, iaitu dalam bab yang ke-23. Ya, bab yang ketiga muka surat 208, ya. Jadi sambungan pada minggu lepas lah. Dan minggu lepas kita telah membincangkan tentang perkara tolong menolong sesama orang Islam, iaitu juga dari sifat adab-adab kita sebagai orang Islam yang sentiasa bertautan antara satu sama lain. Dan insya-Allah pada pagi ini kita cuba membincangkan sedikit terkait tajuk yang agaknya tajuk ini lebih mengkhususkan kepada sifat-sifat anbiya, nabi, sifat rasul, khususnya ialah Nabi Muhammad SAW sendirilah. Jadi di dalam bab ini dinyatakan tentang iaitu adabnya Nabi tidak bersifat keji ataupun sengaja berkelakuan keji. Jadi bagi dia juga melayan manusia dengan mesra di dalam alam mahmud dalam menghadapi apa-apa saja perbincangan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya pada umat Islam itu sebenarnya. Jadi disebut saja bab mengenai sifat-sifat Nabi. Kalau kita lihat, jadi ini adalah merupakan satu, bukan ini sifat Nabi, tapi ini adalah menggambarkan penafian, maknanya menafikan bahawa Nabi itu yang bersifat yang demikian. Sebab dari kita pengajian kita dari kitab tauhid kita menyatakan bahawa sifat-sifat Rasul itu ialah sifatnya benar, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar apa yang dikatakan, amanah iaitu menyampaikan apa yang diamanahkan Allah Taala pada umatnya. Sidik, amanah, tabligh artinya amanah maknanya orang yang tidak khianat dengan apa yang nak disampaikan. Kemudian yang ketiga itu ialah tabligh, maknanya menyampaikan sesuatu apa yang disampaikan oleh Allah kepada rasul-rasul. Fatonah maknanya orang yang cerdik. Jadi sifat-sifat itu dengan sendiri akan menafikan apa yang
yang kita bincangkan tentang tajuk yang kita ada ini, iaitu tentang kepenafian negatif iaitu tentang sifat yang keji ataupun sengaja bersifat keji itu tidak ada pada rasul-rasul, walaupun satu titik sekalipun tidak ada berlaku. Cuma di sini nak menjelaskan tentang nak mengelakkan daripada kefahaman-fahaman manusia yang mengatakan bahawa Nabi itu sebagai sifat bashar, maka dia ada juga sifat-sifat ini. Sebenarnya itu tidak wujud pada sifat-sifat Rasulullah ataupun kelakuan ataupun tindak tanduk dia. Okay. Jadi kita lihat saya pada muka surat 28 ini tentang apakah objek kajian yang kita akan bincangkan daripada hadis yang kita akan bacakan nanti insya-Allah selepas ini, iaitu tentang objek yang pertama ialah tentang tajuk tadi ialah menjelaskan akhlak Nabi. Nah, ini kita akan bincangkan di dalam tu tentang akhlak Nabi, apa yang dikatakan sebagai akhlak Nabi, ya, iaitu akhlak Nabi supaya dapat diteladani. Jadi sifat-sifat Nabi ini sebagai uswah kana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu itu adalah orang yang sifat Nabi yang dikatakan sebagai uswah hasanah, yaitu satu contoh, satu teladan yang sangat baik, uswah hasanah. Jadi apa saja tindak tanduk Nabi adalah merupakan suatu tindakan adab-adab yang sangat mulia di sisi Allah Taala dan juga sisi manusia juga, ya. Jadi itu yang dikatakan nak menyatakan tentang akhlak Nabi, bagaimana supaya dapat kita contohi, ya, bila kita sifat-sifat Nabi, sifat siddiq, amanah, tabligh, watanah itu sifat-sifat Rasul. Jadi kita mengikut sifat-sifat Rasul itu sebagai satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Rasul-Rasul dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat-sifatnya. Ya. Yang keduanya menerangkan tentang bahawa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sebab ada Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi, ya. Apa dia akhlak Nabi itu? Kata dia ialah Al-Quran, ya. Kaifa akhlakun Nabi? Maka jawabnya ialah khalqu Al-Quran, iaitu akhlak Nabi itu ialah Al-Quran. Maknanya apa saja yang disebut sebagai sifat-sifat yang mulia di dalam Al-Quran itulah tindak tanduk dan sebagainya, semuanya itu yang dilakukan oleh Nabi itu adalah merupakan semuanya akhlak Nabi, ya. Nabi berasaskan akhlak dia berasaskan kepada Quran. Apa yang ada disarankan dalam Quran itulah akhlak Nabi, ya, bukannya bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini, ya, sebenarnya jelas. Kemudian yang ketiga ialah menyerahkan beberapa contoh akhlak Nabi, ya. Nanti kan contoh-contoh akhlak Nabi yang baik, ya, yang Nabi akan jelaskan, ya, dalam kitab ini, yaitu banyak sifat-sifat Nabi tentang sifat lemah lembut dia, sifat hormat kepada orang musuh-musuh dia, menjaga kepentingan masyarakat dan juga sehingga kepada peringkat keluarga sendiri pun, sebab Nabi adalah merupakan orang yang paling baik dengan keluarganya, katanya itu. Jadi ini semuanya adalah bagaimana Nabi, pergaulan Nabi dengan keluarganya itu menjadi contoh kepada kita, sebab semuanya itu dilakukan mengikut akhlak Al-Quran, ya. Seterusnya ialah menerangkan bahawa Nabi bukanlah seorang pencaci, bersifat keji ataupun pelaknat. Nah, ini juga sini adalah sifat yang negatif. Jadi dah menafikan awal-awal di sini tentang tidak ada, ya, menerangkan bahawa Nabi bukan. Nah, bila bukan tidak, maknanya tidak melakukan sesuatu daripada sifat yang disebutkan di sini, yaitu seorang yang pencaci, ya. Nabi tidak ada sifat ini, ya. Apalagi nak mengamal, sifatnya tidak ada. Bersifat keji juga tidak ada. Dan juga yang ketiga ialah pelaknat, ini tidak dia melaknat orang lain atau sebagainya. Nah, ini semuanya itu adalah merupakan sifat-sifat negatif yang wujud, tetapi Nabi bukanlah yang mempunyai sifat yang seperti itu. Nak menafikan, ya, ini, ya, sebagai satu tinjauan mengenai akhlak, ya, akhlak Nabi dan akhlak manusia yang biasa, ya. Baik. Dari segi bab ini, iaitu bab mengenai dia kata bab lam yakun nabiyu fahishan au mutafahishan. Nah, ini, ya.
Jadi bab ni di sini ialah tentang Nabi bukan seorang yang bersifat keji. Ini dah dijelaskan, dinafikan awal-awal lagi bahawa Nabi tidak ada sifat keji. Semuanya sifat yang mahmudah, yang mulia, yang terpuji semuanya, ya, bukan mazmumah. Ini kelawan dia mazmumah. Jadi Nabi mempunyai sifat yang sangat mulia, ya. Sebab wa innalaka la'ala khuluqin azimnya, sungguhnya kamu Muhammad adalah orang yang akhlak yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi dan juga sebab dalam hadis dinyatakan apa itu firman Allah Taala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya, kata Nabi, ya, sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi sifat Nabi itu dengan sendirinya selain daripada sifat-sifat Rasul yang khas itu, juga sifat-sifat yang lain mengenai adab dan tata susila hidup dia tu Allah sangat terpuji, yang menjadi ikutan uswah hasanah kepada umatnya dan ya umatnya, ya. Baik. Perkataan fahisyah, ya, dalam di dalam matan nanti dalam hadis itu ada disebutkan perkataan fahisyah, ya, fahisyah. Ya, ada asalnya fahisyah ni maknanya mengambil daripada perkataan al-fahsyu, ya, iaitu setiap sesuatu yang terkeluar daripada kadarnya sehingga dianggap buruk dan keji. Sama ada di dalam perbuatan, percakapan, perbuatan ataupun sifat, jadi sifat, ya. Jadi fahish ini adalah suatu perbuatan yang melampaui, ya, melampaui batas. Ya, fahish, ya, yaitu melakukan keburukan atau suatu kejahatan, ya. Ya. Baik. Orang Arab, ya, yang disebutkan, sebab itu dalam bahasa Arab misalnya kalau kita bergaul dengan mereka, ada perkataan-perkataan yang perkataan itu diutarakan semata-mata nak menggambarkan bahawa kerja itu terlalu tinggi, terlalu radikal, terlalu tinggi, ya. Contoh kat sini ialah tawil, makanan tawil ni mana panjang, fahishutul ataupun disebutkan sebagai terlalu panjang. Jadi panjang yang terlalu panjang maknanya melampaui batas yang biasalah. Biasanya orang panjang saja. Tapi kalau terlalu panjang apapun, jadi kalau terlalu sangat melakukan sesuatu yang kotor, maka itu dikatakan sebagai melampaui batas. Ya, betul ada, ya. Tawilun fahisul tul, ya, orang yang telah melebihi had yang sepatutnya sebiasanya lah. Itu, ya. Perkataan mutafahishan, ini daripada perkataan fahasa juga, fahisun tadi juga. Tapi di sini lebih kepada ada tak itu menunjukkan satu perbuatan yang dijadikan sebagai amalan, ya. Ya, dibaca dengan tasdid, ya. Yang dimasukkan di sini ialah orang yang sengaja bercakap. Ini sengaja bercakap, sengaja bercakap, berkelakuan ataupun bersifat keji. Sengaja, yang maknanya dia tahu benda itu salah tetapi dilakukan. Ya, sifat keji itu seperti banyak melakukannya, ya. Serta banyak melakukan. Jadi bukan saja tindak percakapan, tetapi tindak tanduk sendiri menggambarkan dia itu sebagai fahish, yaitu orang yang melampaui batas dalam hal-hal kejahatan yang dilakukan. Jadi ini nak jelaskan dululah, ini sebagai matan ni sebagai bahasa dia di dalam Quran, dalam hadis nanti kita akan dapat, ya, perkataan-perkataan itu dan kita faham bahawa apa yang maksudkan makna fahisun ataupun dan juga mutafahishan, ya. Dia ada mutafahish, yang satu fahish saja, jadi itu ada al-fahsu, ya. Baginda SAW berlembut. Kemudian dalam hadis ini ada hadis yang ketiga, nanti kita akan lihat Nabi tentang bagaimana Nabi melayan manusia dengan mesra dan lemah lembut, ya. Baginda bercakap lembut kepada mereka yang tidak berkasar dengan mereka yang di dalam percakapan. Jadi Nabi ini sentiasa melayan orang-orang ni, tidak kira siapa jenis yang dia datang, tetap dia akan melayan dengan cara yang lemah lembut, tawaduk dan bersopan santun. Inilah sebagai akhlak, contoh akhlak Nabi kepada jadikan contoh untuk kita lakukan, di mana Nabi apabila bertemu dengan mereka yang berbagai-bagai jenis manusia itu, ada yang kasar, ada yang dahsyat ni,
yang sangat buruk perkampungannya, tetapi Nabi tetap melayan dia dengan yang baik. Tujuan utamanya ialah supaya orang-orang ini akan sedar apa yang akan dilakukan itu. Jadi apa yang dilakukan itu dengan lembut itu. Jadi Nabi tidak menggambarkan satu sifat yang kasar terhadap apa yang dilakukan orang itu, tetapi lebih kepada sifat memujuk, ya, menyatakan sesuatu yang baik untuk supaya dapat dia sedar dan dia akan mungkin satu masa dia akan kembali kepada yang baik. Ini yang cadangan ya Nabi ya. Baik. Kemudian kita pergi pada hadis yang pertama. Ini barulah nak kita pada matan hadis kita, iaitu tentang hadis yang pertama. Ya, saya bacakan matan dia. An Masruq, an Masruq radhiyallahu an qala dakhalna ala Abdullah ibn al-Am khina qadima ma'a Muawiyah radhiyallahu an ila al-Kufah. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lam yakun fahishan wala mutafakhishan. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akhyarikum ahsanukum khuluqan. Rawahu Bukhari. Ini matan ya. Jadi cuba kita terjemahkan secara secara harfiah dia, dan kemudian kita akan terangkan setiap perkataan yang ada di dalam matan itu sendiri ya, insyaallah. An Masruq, ya, an Masruq radhiyallahu an qol, ya, diriwayatkan daripada Masruq, ya, Masruq radhiyallahu an, beliau berkata, kami telah masuk menemui Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Ketika beliau datang bersama Muawiyah. Muawiyah radhiyallahu an, ya, ke Kufah. Iaitu kisah bagaimana Masruq bersama dengan Abdullah bin Amr ni, ketika beliau datang bersama pula dengan Muawiyah. Iaitu Muawiyah terkenal ya dengan khalifah ya yang pemerintah zaman Muawiyah ya. Ke Kufah, lalu beliau iaitu Abdullah radhiyallahu an menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi dia menyebut tentang fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut tentang Rasulullah ya, apa yang disebutkan tu ya. Beliau berkata faqala, dia nyanyi Masruq tadi berkata lam yakun fahishan wala mutafakhishan. Dia nak menyebutkan tentang apa ni Rasulullah tadi, menyebut Rasulullah tadi ialah tentang baginda sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang bersifat keji atau sengaja berkelakuan keji. Ini sifat keji atau berkelakuan keji ya. Jadi sifat satu yang ada pada tabi'i manusia itu sendiri, kemudian dan sengaja berkelakuan keji juga. Juga dengan dilakukan, bukan setakat keji saja sifat itu yang ada pada dia, tetapi dihadirkan dengan perbuatan. Jadi Nabi SAW kata dia baginda bukanlah, dah dinafikan awal, bukanlah seorang yang bersifat keji ataupun atau sengaja berkelakuan keji. Ini yang nak dibincangkan kita sepanjang ini. Tajuk ini ialah berkait dengan sifat-sifat negatif yang tidak wujud pada Nabi atau sifat Nabi atau kelakuan atau sebagainya. Jadi ini nak menafikan benda yang sangkaan-sangkaan setengah orang, setengah kaum yang tentang kepada Nabi. Kita lihatlah sajalah apa yang orang yang mengatakan Nabi begitu dan semuanya itu adalah sifat-sifat yang dinafikan daripada sifat Nabi itu sendiri ya. Khususnya ialah tentang perbuatan keji. Ini perbuatan keji ini fahish ni sesuatu yang melampaui batas. Perbuatan-perbuatan itu yang melanggar maksiat kepada Allah SWT dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Ini dikatakan sebagai orang yang membuat fahish, kedurjanaan, kejahatan, kedurhakaan. Beliau juga berkata, dan kemudian Masruq juga berkata, beliau juga berkata, Rasulullah
pernah bersabda, ni firman Allah sabda, sesungguhnya antara orang-orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling elok akhlaknya di kalangan kamu. Ni jadi ini sebagai khatimah dia perkataan tu. Jadi Masruq pun menceritakan tentang bahawa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya antara orang-orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang-orang yang paling elok akhlaknya di kalangan kamu. Jadi akhlak ini menjadi satu trust kepada kehidupan manusia muslim, mukmin muslim. Contohnya kita di dalam kehidupan ini diasaskan kepada pertamanya ialah akidah, iman, keimanan kita, tauhid dan sebagainya. Kita tu dibincangkan tentang sifat-sifat kita, bahawa kita mempercayai tentang ketuhanan Allah yang Maha Esa dan sebagainya itu dikatakan sebagai akidah tauhid, mentauhidkan Allah dan juga menafikan sifat-sifat yang berlawan dan dengan sifat-sifat yang Allah, yang secara positif dia. Yang keduanya ialah syariat. Maknanya manusia bila beriman, maka dia ada dikatakan sebagai Islam itu sebagai syariat, iaitu melaksanakan syariat-syariat itu berasaskan kepada iman dia. Sebab kalau orang tak ada iman, dia tidak menjadi Islam. Sebab iman itu asas pertama, percaya pada Allah yang Esa dan semua apa yang ada pada Allah SWT untuk umatnya. Jadi di situ. Kemudian bila katakan sebut syariat ni ialah pelaksanaan undang-undang, peraturan, ibadah, muamalah, jenayah, munakahat dan dan sebagainya, itu semuanya itu adalah kata syariah, iaitu hasil daripada keimanan kita. Kita percaya dengan benda itu, kita amalkan. Contohnya ialah kita sembahyang. Sembahyang ni mengapa kita sembahyang? Kerana kita beriman kepada Allah dan bahawa Allah itu telah memerintahkan kita untuk sembahyang. Maka perintah itu kita percayai dengan sepenuhnya dan akhirnya kita jadi beramal dengan apa yang kita percayai. Kita sembahyang. Jadi orang sembahyang ni kerana imannya maka dia sembahyang. Kalau iman dia nipis, itulah sembahyang tidak, kadang sembahyang, kadang tidak, atau sembahyang pun tidak begitu diambil berat dan sebagainya kerana iman itu nipis. Yang katakan iman tu al-iman yazidu wa yanqus. Iman ni adalah kadang-kadang dia naik tinggi. Bukan main taat kita untuk melakukan amal ibadah kita kerana keimanan tinggi. Tapi suatu masa bila iman kita merendah, menurun, maka perkara-perkara yang itu kita kadang-kadang kita tinggal akhirnya kita tinggal langsung. Inilah sebab itu dikatakan akidah. Apa ni? Syariah. Yang ketiganya ialah akhlak. Ini akhlak dia. Jadi akhlak ni adab-adab ni lah. Adab ni hasil daripada iman dan syariat tadi, maka menghasilkan ialah akhlak kita. Bagaimana akhlak orang Islam? Akhlak muslim, akhlak orang Islam. Ini nampak. Jadi tindak tanduknya orang Islam tu menggambarkan pribadi dan kepercayaan pada diri orang itu sendiri. Orang Islam yang baik hasil daripada usaha dia, perbuatan dia, iman dia, syariat dia, jadi orang yang baik. Jadi orang akan pandang dari segi sudut ini tadi. Kerana kebaikan orang itu hasil daripada adab yang diamalkan. Iman yang ada dan diamalkan. Itulah baru dikatakan menepati sebagai Islam syariat, akhlak, akidah, syariah dan akhlak. Inilah hasil daripada syariat itu, maka orang itu patuh, orang itu sayang, orang itu apa sajalah yang dilakukan, melakukan perkara-perkara yang positif itu hasil daripada kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam. Baik, kita ambil kepada sedikit tentang huraian hadis ni secara yang saya terperinci, iaitu tentang Masruq tadi, iaitu Masruq ialah seorang sahabat yang telah bersama dengan Abdullah bin Amr, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi beliau ialah dinamakan Masruq, ialah Masruq bin Ajda, seorang tabi'in, seorang tabi'in, bukan lagi sahabat, tabi'in.
Abdullah bin Amr, ya. Siapa dia Abdullah bin Amr itu? Ialah Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu Amr Al-As ni. Jadi Abdullah ni anak kepada Amr bin As, ya. Al-As ni ialah gubernur yang ada di Mesir, ya, di Kairo, di Mesir lah, ya. Yang selepas sahabat, ya. Hina qadima ma'a Muawiyah ilal Kufah. Ketika beliau maksud tadi datang bersama Muawiyah ke Kufah. Jadi ada satu lawatan yang dibuat oleh Khalifah oleh Muawiyah tadi, dan disertai dengan Masruk tadi mengikut sama. Muawiyah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni Muawiyah bin Abi Sufyan yang terkenal, ya, sebagai pemerintah selepas Khulafaur Rasyidin, dikatakan pemerintahan Muawiyah. Kemudian baru Abbasiyah. Jadi ini yang peringkat yang pertama, yaitu Muawiyah. Kerajaan Umayyah, ya, Umayyah, ya. Muawiyah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini berlaku pada tahun 41 Hijrah. Ini peristiwa pemberian Masruk tadi ke Kufah bersama Muawiyah dan Abdullah bin Amr tadi ialah pada tahun 41 Hijrah. Ya. Fadakar Rasulullah SAW faqala lam yakun fahishan mutafahishan. Jadi Masruk tadi menceritakan atau menyebut tentang Rasulullah. Ya, apa dia katakan? Beliau pun berkata, ini berkata sebagai ini katanya bahawa baginda Rasulullah SAW bukan seorang yang bersifat keji ataupun sengaja berkelakuan keji. Ini dah awal-awal menafikan bahawa Rasulullah SAW bukan seorang yang bersifat. Bersifat ni ialah suatu yang ada dalam garizah diri orang itu sendiri, sifat-sifatnya itu, kalau ketika sifat jahat, sifat munafik, itu sifat itu ada wujud dalam diri orang itu sendiri. Dan juga atau sengaja dia melakukan keji atau apatah lagi nak melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan keji. Amat jauh sama sekali. Itu nak jelaskan. Fadzakara ni nak dia menceritakan, memberitahu bahawa apa akhlak Nabi. Jadi nak menafikan bahawa dua sifat ini tadi adalah merupakan satu sifat yang negatif yang tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud baginda bukan seorang bersifat keji atau sengaja berkelakuan keji. Apa maksud dari situ? Ialah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bersifat keji secara semula jadi. Tidak ada sifat keji semula jadi. Sebagaimana satu sifat dan perangai. Jadi sifat ni perangai lah. Apa sifat kita? Sifat pemalas. Sifat apa lagi yang negatif-negatif itu? Itu wujud dalam diri pada seseorang itu. Jadi Nabi tidak ada sifat itu. Itu maksud dia. Sebagai satu sifat yang dan perangainya, perangai dia itu. Perangai sendiri menggambarkan kepada pribadi seseorang itu, menggambarkan pribadi seseorang. Serta tidak bersifat keji secara dibuat-buat. Dia pun tidak mengada-ngadakan sesuatu yang perbuatan itu keji itu tadi tidak lakukan. Apatah lagi nak berbuat keji, langsung tidak berlaku. Jadi semuanya ialah sebagai penafian pada satu sifat yang negatif, ya, yang tidak ada pada sebenarnya tidak ada pada Rasulullah. Sesungguhnya baginda SAW jauh sama sekali daripada kekejian. Jelaslah, ya. Jadi kita pada pagi ini kita nak menerangkan bahawa sifat Allah yang sebagai uswah hasanah, khuluquhu al-Quran, akhlak dia adalah Al-Quran. Maka gambaran-gambaran yang negatif pada Nabi, pada Rasul itu adalah tidak berlaku, ya, tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebut lagi waqala, ya. Jadi maksud bercakap lagi sekali. Kemudian dia menyebutkan hadis, ya, perkataan qala, sabda Rasulullah, qala Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akhyarikum ahsanukum khuluqan. Ya.
Sesungguhnya antara orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling elok akhlaknya. Jadi orang yang paling baik dari kalangan kamu tu ialah mereka yang punya akhlak yang mulia. Ini akhlaknya memanglah bukan mudah ya. Bila sebut akhlak ni ialah dikaitkan dengan apa ni Al-Quran dan hadis. Ya, ini Al-Quran. Bila kita ada apa ni akhlak tu maknanya tidak seperti yang setengah itu dia gunakan perkataannya lain. Ya, seperti apa ni selain daripada akhlak tu ada juga moral dan sebagainya. Sebab moral tu kepada kita itu baiklah, tetapi dia tidak seperti yang akhlak tadi. Akhlak ni adalah daripada Quran, daripada ajaran Islam itu sendiri melalui Al-Quran, hadis ya. Jadi dia total sebagai sebab itu dikatakan akhlak, khuluq, tindak tanduk yang baik pada diri seseorang. Khuluq yang semula jadi wujud pada diri seseorang itu apabila dia melakukan sesuatu yang baik akan jadikan situ sebagai apa ni kebiasaan dia, jadi yang baik, akhlak dia, tindak tanduk dia semuanya akan menggambarkan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Sebab itu inna min akhyarikum ahsanukum khuluqan. Sesungguhnya sebaik-baik ya orang-orang yang paling baik, iaitu sesungguhnya antara orang-orang yang paling baik itu di kalangan kamu ialah orang yang paling elok akhlaknya. Yang mana? Jadi akhlak ni ada yang elok, akhlak yang elok itulah. Yang tak elok itu kan bukanlah, itu negatif lah. Yang elok ya, yang elok. Akhlak yang elok itu dikatakan sebagai salah satu sifat yang sangat mulia di sisi agama Islam itu sendiri ya. Orang yang berakhlak ni selalunya diasaskan kepada kebaikan-kebaikan yang diteraskan kepada Al-Quran dan hadis. Baik, kita pergi kepada satu perkataan khuluqan. Khuluq ya. Khalaqa lain, ini khuluq ya. Khuluq maknanya apa dibaca dengan baris depan ya. Huruf kha, khuluqan ya. Yang bertitik dan pada huruf lam, khuluqan dengan tanwin ya. Artinya suatu sifat semula jadi. Semula jadi yang melaluinya segala perbuatan terbit daripada dengan mudah tanpa berfikir. Maknanya mudah menjadi amalan dan jadi kebiasaan pada dia. Ya, jadi tak payahlah kita nak memikirkan tentang wujudnya kebaikan itu, melainkan wujudnya baik itu kerana amalan itu sendiri sudah menggambarkan kebaikan itu sendiri. Ya, jadi inilah. Ya, artinya suatu sifat semula jadi, salah semula jadi. Walaupun benda itu ikut daripada Al-Quran dan Sunnah, tetapi jadikan satu tabi'i pada orang itu sendiri, ya, tabiat. Ya, yang melaluinya segala perbuatan terbit daripada terbit dengan mudah tanpa berfikir. Maknanya dengan sendirinya lah, ya, macam suatu dah menjadi tabiat dia, jadi baik. Hasil daripada tindak tanduk dia, ajaran-ajaran yang diterima daripada Al-Quran dan hadis, maka akhlak itu menggambarkan kebaikan yang dilakukan. Baik, inilah ya hadis yang pendek tetapi jelas tentang apa yang dimasukkan dengan apa ini sifat negatif yang tidak wujud pada Nabi, pada para Rasul, pada Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi sendiri yang telah menyatakan bahawa sebaik-baik kalangan kamu adalah orang yang berakhlak tinggi, akhlak mulia dan sebagainya. Kerana itulah dia apa ni gambaran kepada orang yang bukan Islam, orang lain terhadap Islam. Kalau orang Islam itu mencuri umpamanya bukan kerana Islamnya itu, tetapi kerana perbuatan dia itu sendiri yang bertentangan Islam, maka dia mencuri. Tapi hakikat yang sebenarnya kalau kita lihat, maka sebenarnya orang Islam sepatutnya berakhlak yang terbaik, yang tidak termasuk dalam akhlak apa ni satu sifat-sifat yang negatif. Apa yang asi ataupun yang mungkar, ya. Jadi sifat-sifat yang mulia itu suatu wujud pada kalangan orang Islam itu sendiri, ya. Baik. Baik. Jadi yang sini pengajaran yang kita boleh lihat di sini ialah pertama baginda
baginda menjauhi sifat keji. Ini pengajaran dia, bahwa maknanya Nabi memang tidak ada sifat keji itu. Jadi bila Nabi tidak ada, sepatutnya kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi, sebagai Nabi itu sebagai orang yang berakhlak mulia, maka sepatutnya kita ikut itu. Seboleh-boleh, sedaya upayanya kita menggambarkan kita sebagai seorang Islam yang patuh kepada syariat Islam, patuh kepada akhlak Islam. Patutnya kita mempunyai akhlak yang baik, iaitu sifat-sifat itu, dan kita hendaklah kita jauhi sifat-sifat yang keji. Apa saja sifat yang keji, terlalu banyaklah disebutlah. Tapi kawan-kawannya bila di dalam kitab ini sebagai sifat keji itu maknanya perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di dalam yang dilarang oleh syariat. Mana yang dilarang itu sebab keji lah. Mengapa dilarang? Minum arak, judi, apa lagi? Yang perkara-perkara yang mencuri, merompak, merasuah. Semuanya itu adalah perkara-perkara yang keji di sisi Islam, sebab dia bertentangan dengan syariat. Islam itu sendiri yang menyuruh kepada kebaikan, tetapi orang ini bertentangan. Asi dikatakan. Dikata apa ni? Sam'an wa ta'atan. Apabila kita diperintahkan oleh perintah Allah, kita akan sebut, orang Islam akan menyebut sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Bukan sami'na wa asaina. Kalau orang bukan Islam, orang Yahudi dan Nasrani yang sebahagian itu dikatakan aku dengar, sami'na wa asaina. Aku dengar tapi aku ingkar perintah-perintah itu. Asaina, aku tidak mengikut perintah dia itu. Ini bezanya dengan Islam. Kalau Islam, orang Islam dikatakan sami'na, aku dengar apa saja yang ada pada Islam itu, aku dengar. Sami'na wa ata'na, dan aku taat. Aku akan ikut perintah-perintah yang ada di dalam syariat itu, hukum-hukum sembahyang, perkara-perkara yang yang khusus ataupun yang umum, kebajikan yang khusus, umum sembahyang, puasa dan sebagainya. Begitu juga akhlak yang di luar ibadah, yang itu, seperti kita berbuat baik, akhlak kita tidak menggambarkan kepada keburukan. Itu semuanya adalah menjadikan uswah hasanah daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian asas neraca, asas atau ukuran kelebihan seseorang ialah keelokkan akhlak. Ini dah total lah, maknanya akhlak ini suatu yang digambarkan di dalam Al-Quran itu semuanya adalah merupakan sifat-sifat yang terpuji, sifat yang baik yang patut diikuti. Jadi itulah kita sekuat yang mungkin kita apa yang diperintahkan kita ikut, dan yang dilarang kita tinggalkan, yaitu melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Amar ma'ruf nahi anil munkar. Sebab itu kita menjauhkan diri dari itu kerana kita taat kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang dia nak menguatkan tajuk kita tadi tentang lam yakun fahishan, ataupun Nabi itu tidak, maknanya Nabi tidak mempunyai sifat-sifat fahish atau mutafahishan. Jadi hadis yang kedua, Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an qala lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahasyan wala la'anan. Tiga tadi itu sekali itu tiga. Ini juga ini ada tiga sifat-sifat yang negatif, yang tidak ada sebenarnya, Lam yakun ini tidak ada. Nasababan sabba, kita sebut tasdidkan sabbaban, bukan sababan, sababan lain sebab. Kalau sabbaban ini ialah makna yang makna mencaci, jadi sabbaban wala fahasyan wala la'anan. Ada semuanya, ada sabdu, nak menggambarkan penekanan kepada perbuatan. Fa'al, fa'al maknanya satu perbuatan yang dilakukan berterusan.
Wa kana yaqulu li ahadina indal ma'tibah ma lahu tariba jabinuh, rawahul Bukhari. Pendek hadis ini nak menjelaskan tentang 3 sifat yang disebutkan di dalam hadis itu, yaitu pertamanya sababan, yang kedua fahasyan, kemudian yang ketiga la'anan. Ya, baik. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bukan seorang pencaci. Satu itu pencaci itu maknanya negatif lah, sifat yang buruk lah. Dan bersifat keji, sifat keji, fahasan, keji. Kemudian satu lagi la'anan, yaitu bersifat melaknat. 3 ini perkara ni, perbuatan ini dianggap sebagai negatif lah, negatif. Jadi Nabi tidak dengan sendiri nak menafikan kepada Nabi, nak menafikan tentang sifat-sifat itu tidak ada sama sekali kepada Nabi. Nabi tidak ada sifat-sifat itu. Jadi ini nak menjelaskan bagaimana kita nak tanzihkan, membersihkan bahawa Rasulullah itu memang tidak melakukan perkara-perkara yang 3 perkara yang sebutkan tadi. Ini baik. Baginda Rasulullah SAW berkata kepada seseorang daripada kamu, ketika menegur kesalahannya sambil mencelanya dengan lembut, apakah yang berlaku kepadanya? Semoga tepi dahinya terkena tanah. Ini berbahasa lah, Jadi kita akan ke sini. Mana Baginda berkata kepada seorang daripada kami, ini pada sahabat tadi, ketika menegur kesalahannya sambil mencelanya dengan lembut. Jadi Nabi pernah menegur sahabat tentang bagaimana kaedah nak menegur seseorang itu dengan supaya orang itu akan berfikir dan timbul kesedaran dan akan kembali kepada yang terbaik. Jadi bukan cara kita hardik, kita marahi dan kita caci, kita kita sebut perkataan-perkataan yang boleh lagi menambahkan menambahkan kepada negatif sifat dia terhadap apa yang sepatutnya mereka lakukan tadi. Jadi sepatutnya boleh berubah sekiranya cara kita menegur cara itu, naklah kita dengan cara yang baik, itu. Apakah yang berlaku kepadanya sesemoga tepi dahinya terkena ke tanah. Ini terjemahannya, insya-Allah kita lihat pada huraian yang seterusnya lah. Huraian hadis. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahasan wala la'anan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pencaci. Mencaci ini mencaci, memburuk-burukkan orang lah, mencaci. Benda sifat orang buat perbuatan itu kita anggap dia itu sebagai satu yang menjijikkan, mengotorkan dan sebagainya. Dengan kata-kata itu akan menimbulkan suatu yang negatif kepada orang yang melakukan perkara yang negatif itu. Lebih lagi dia akan lebih marah atau sebagainya. Mencaci, bersifat keji, sebagai fahish dia, keji tadilah yang disebutkan pada hadis pertama tadi, ataupun dia pelaknat. Ini selalu biasanya dalam kehidupan manusia ni, kadang kita akan menghadapi 3 perkara ini, sama ada kita melakukan atau orang melakukan kepada kita. Ini suatu saja perkara yang lumrah berlaku kepada orang ini.
Jadi tinggal dilihat pada apa maksudnya sabbaban ni. Sabbaban ni dengan sabdu ya, dengan sabdu. Dengan tasdid. Sabdu ni tasdid lah pada huruf ha, huruf ba, ni huruf ba, sabba. Ini ada sabdu. Ya, pertama yang bertitik satu ya. Yang bertitik satu yaitu sabbaban ya. Kemudian yang kedua fahasan dibaca dengan tasdid juga pada huruf ha, ha, diulang ya, macam bunyi ulangan. Yang tidak bertitik yang tak bertitik fahasan ha yang tidak titik lah, ni maknanya bukan jim, bukan kha. Sementara la'anan pula dibaca dengan tasdid pada huruf ain. La'anan, laknat ya, selalu orang tu melaknat orang tu, melaknat orang. Jadi melaknat ni satu perbuatan yang tidak baiklah, kita melaknat orang ataupun kita kita mencaci atau itu mencaci bersifat keji ataupun pelaknat tadi, baik. Dibezakan antara tiga sifat. Ini sebutkan ni tiga sifat ini dengan kemungkinan bahawa perbuatan mencaci berkaitan dengan keturunan. Ini nak dijelaskan ya. Ini bezakan. Jadi apa yang dimasukkan dengan situ ialah iaitu kemungkinan bahawa perbuatan tadi, perbuatan apa tadi? Perbuatan mencaci tadi, mencaci berkaitan dengan keturunan. Biasanya ya, kadang sab ni maknanya keturunan kita merendah dengan keturunan orang lain. Kita mencela keturunan lain itu. Sebab itu dalam hadis nyatakan jangan kamu menghina bapa kamu dengan perbuatan kamu mencela bapa orang itu, maka orang itu akan mencela bapa kamu juga. Jadi seolah-olah kita telah mencela bapa kita sendiri sebab perbuatan kita mencela orang lain. Sebab itu dilarang. Jangan kita mencerca, menghina orang lain. Kerana apabila kita hina orang itu akan balas penghinaan itu dengan menyebut pula bapa kamu ya. Jadi bapa kamu. Jadi akhirnya bapa kita yang tak pasal-pasal tadi kena caci oleh kita sendiri. Perbuatan kita bukan perbuatan orang tu. Kita cela bapa dia. Bapa kamu macam ni, buruk macam ni perangai ni. Jadi itu perbuatan kita kepada dia. Jadi dia membalas apa yang kita buat. Jadi bila balas tu dia sebut juga bapa kamu ya. Yang begini yang buruk jadilah maknanya. Jadi tak pasal-pasal seolah dengan perbuatan kita sababiah kita lakukan kepada orang lain mencaci bapa kita, itu sebenarnya kerana semata-mata perbuatan kita. Siapa yang memulakan? Kita yang memulakan dulu. Kita yang memulakan mencaci orang lain. Maka kita dibalas dengan cacian bapa kita. Jadi seolah-olah perbuatan yang menyebabkan bapa kita dicela orang itu kerana kita sendiri mencela. Jadi mencela orang lain tadi. Seolah-olah kita mencela bapa kita sendiri. Sebab itu kata jangan kamu la yasubu abaukum, jangan kamu caci bapa kamu. Sebagaimana kamu telah lakukan kecacian kepada orang itu balas balik, maka dia kena pada batang hitung sendiri, kena bapa kita sendiri. Itu. Sebab itu seolah-olah kita telah mencaci bapa kita kerana perbuatan kita yang salah tadi. Karena kita hati-hati ya dalam kita bercakap tu, jangan jadi kalau orang balas tu italah jadi kita yang terkena balik. Sebab tu suruh elakkan sebabnya jangan kita mencaci orang, mencecer orang, memburuk-burukkan orang. Kerana satu masa juga orang tu mungkin dia marah, dia balas balik. Jadi bila balas balik itu, jadi seolah-olah perbuatan menyebabkan itu. Sebab itulah, penyebab itulah. Maka sebenarnya penyebab itu kita sendiri. Kalau kita tak caci orang, tak caci bapa orang tu, takkan orang tu nak caci bapa kita. Tentu tak ada. Tapi sebab kita perbuatan gitu, maka seolah-olah kita telah mencaci bapa kita sendiri, bukan mencaci bapa orang lain. Inilah bahayanya kita menggunakan sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. Su'istimal, maknanya gunakan tindakan kita itu menyebabkan kita terpalit, kita sendiri terbalik kena. Baik ya. Itu dah keturunan lah.
atau lain-lain lagi yang berkaitan dengan itu. Mana ni kita mencerca, kita mencela sesuatu ya. Jadi mencaci itu satu, mencela atau itu satu perbuatan yang sangat buruk ya, perangai itu ya. Jadi kita kena hati-hati kalau kita tak mau bapak kita dimaki oleh orang, jangan kita maki bapak orang lain ya. Macam kita lah dalam dulu masa kita kanak-kanak dulu, kalau kita nak bergaduh, kita bapak kita maki bapak dia maki kita, dia maki bapak kita ya. Kemudian apa yang dibuat oleh kawan satu lagi, ini yang mengadu domba ni, letakkan kertas. Ini kepala bapak engkau, ini kepala bapak engkau, ini macam. Jadi orang itu letakkan kertas, suruh pijak. Jadi aku pijak bapak aku pijak bapak aku. Jadi akhirnya bergaduh. Tapi penghasut dia itu yang seorang tu yang bagi kertas, kalau ini kepala bapak kau, ini kepala bapak aku. Nah, jadi ini semuanya perbuatan-perbuatan yang boleh mendorong kepada orang lain marah, yang menyebabkan kita sendiri yang terhina. Ya. Seperti menuduh orang berzina, yaitu sebagai keturunan, seperti menuduh orang zina tanpa bukti. Ini dikatakan sebagai tuduhan-tuduhan qazaf. Ini orang yang boleh dihukum qazaf. Kita menuduh orang berzina, sedangkan tak ada bukti, tapi kita tuduh. Sengaja kita mewar-warkan kepada si fulan ini melakukan ini, si fulan. Tapi sebenarnya tidak ada bukti yang benda itu dilakukan. Jadi perbuatan ini adalah satu perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan yang mencaci orang lain. Dan ini akan menimbulkan kemarahan pada orang yang diceritakan tadi. Jadi ini satu yang sangat tidak sepatutnya berlaku kepada seorang yang Islam. Ya. Adab orang Islam tidak macam itu. Tapi ini perbuatan-perbuatan ini dilakukan menyebabkan Islam itu tercemar. Apalah orang Islam ni? Cakap dia macam itu, atau dia menuduh. Sebab tu orang yang menuduh tanpa bukti itu dia akan dikenakan qazab, hukuman qazab, iaitu mereka akan dihukum rotan mengikut dalam hadud atau syariat yang sedia ada lah. Kemudian kekejian pula yang kedua, bagaimana yang kekejian tu, sifat yang keji tadi pula berkaitan dengan kemuliaan keturunan. Kemuliaan keturunan dia juga ya. Ini keji kita hina orang sebagainya, itu semuanya akan balik kepada kita balik ya. Kita seolah meludah ke langit, akhirnya kena muka kita sendiri. Jadi seolah-olah apa yang kita anggap dia tu buruk dan sebagainya, sebenarnya keburukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi meludah ke langit. Apa faedahnya? Kita ludah ke langit, dia akan jatuh bukan kan kepada muka kita sendiri. Jadi perbuatan kita yang jahat itu menyebabkan kita sendiri, muka kita menjadi buruk lah. Maknanya akhlak kita, menggambarkan akhlak kita. Bagaimana akhlak kita. Kerana perbuatan itu tadi. Ya, baik. Sementara laknat pula, ini itu yang ketiga, sifat yang ketiga tadi, apa ni, perbuatan tadi, sifat laknat, melaknat orang ini yang berkaitan dengan akhirat, iaitu kerana laknat yang dekat dengan akhirat lah. Bila sebut laknat ni suatu yang sangat menyedihkanlah, sebab perkataan-perkataan itu sebenarnya menyakitkan hati orang yang dilaknat itu sendiri ya. Padahal benda itu, perbuatan macam itu sepatutnya kita sebagai orang Islam yang ada akhlak tidak akan melaknat orang lain ya. Tidak kan. Kita buat laknat ya, sumpah laknat, ada sumpah laknat. Ya, ada seorang tu sampai dia pergi ke masjid, daripada jauh-jauh pergi ke masjid di kawasan Kuala Lumpur, dan dia buat sumpah kat situ, sumpah laknat kata dia. Ya. Mungkin ada juga dengan menggunakan perkataan sumpah dan sebagainya nak melaknat. Jadi kalau aku tak buat, aku akan dilaknatlah orang yang itu. Dia seolah-olah gitu, dia nak melepaskan diri daripada dilaknat, jadi dia melaknat orang itu. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang boleh mencemarkan akhlak Islam itu sendiri ya. Ialah dijauhkan daripada rahmat Allah. Kita melaknat. Laknat bila kita dilaknat, maknanya kita segala rahmat, nikmat Allah yang kurniakan itu sudah sesuatu yang terjauh daripada kita, daripada sifat barakah, sifat nikmat, berkat dan sebagainya. Hilang keberkatan dan sebagainya kerana laknat tadi ya. Ialah jauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sebab rahmat Allah sahajalah keadaan hamba itu hamba di akhirat akan menjadi baik. Ini semuanya
rahmat Allah ya. Jadi kita jangan kita sekali-kali melaknat orang lain kerana kita sendiri ya, kita tahu bahawa kita ni setakat mana ukuran kita kebaikan kita sendiri ya. Jadi kita jangan jadi orang yang suka mudah melaknat orang ya, mencerca orang, melaknat orang seolah-olah dialah yang terbaik, dan laknat ini suatu perkara yang sangat ya, dilarang ya, kerana kita melaknat itu kadang membawa menunjukkan kita mengharapkan orang itu sudah tidak ada keberkatan dan tidak ada tidak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah. Jadi 3 sifat yang ni yang jelaskan dalam hadis ni telah jelaslah bahawa perbuatan-perbuatan itu ya sebenarnya adalah perbuatan yang akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Ada ya. 3 perkataan di atas ini iaitu perkataan apa dia? Sabbaban, fahasyan dan la'anan, laknat. Fahas ini ialah telanjuran dia, telanjuran. Sabbaban ialah sabab ini ialah apa ni tadi? Mengucap apa ni mencaci ya, mencaci tadi itu semuanya itu perkara 3 sifat itu tadi tidak bermaksud untuk menunjukkan banyak mencaci ya. Perkataan ada sab ni bahasa Arab ni dari segi kaedah bahasa, kalau perkataan tu ada sabdu dia tu fa'alan dari apa ni daripada apa ni kaedah ya, fi'il tu fa'alan ni, fa'alan makna fahasyan ni ada sabdu tu menunjukkan terlalu ya, fahasyan terlalu ya, yang menunjukkan banyak. Jadi yang banyak fahasyan, orang yang banyak mencaci. Kalau fahisan ni orang yang fahisan jahat orang yang banyak jahat. Tapi kalau fahisan orang yang melakukan kejahatan. Kalau fahasan maknanya fa'al menunjukkan pada banyak perbuatan tadi. Bersifat keji ya, banyak mencaci, bersifat keji dan melaknat ya. Baik ya. Cuba kita rujuk kepada bawah ni ya, bawah dalam apa ni penjelasan ni 3 perkataan di atas ialah adalah sirah mubalaghah, iaitu sirah mubalaghah ni ya sifat yang keterlaluan, sirah iaitu gaya bahasa uslub yang keterlaluan, kata sifat yang melampau. Sebab tu ada fa'alun ya, daripada apa ni wazan fa'al, fa'al maknanya terlalu yang jadi kalau ini digunakan sabdu tu ada menggambarkan tentang keterlaluan ni sesuatu tu. Atas wazan fa'al ya. Maksudnya ialah banyak mencaci. Dia fa'al ya, fa'al, banyak berbuat. Banyak kalau caci, sabbaban sabun maknanya caci, sabbaban maknanya sangat mencaci ya, kuat mencaci ya. Bersifat keji ya, sifat keji dan melaknat. Jadi bila sebab fa'al ni itu dari segi wazan dikatakan fa'al ni maknanya membawa kepada makna yang dahsyatlah ya, makna yang berkali-kali, yang kuat ya. Tetapi maksud ini tidaklah dikehendaki di dalam hadis ini. Jadi bagi sini bukan maksudnya apa ni untuk dijadikan sebagai hujah tentang perbuatan yang terlalu itu tadi ya. Kerana Nabi SAW sememangnya tidak pernah mencaci. Jadi nak disebut itu perkataan menafikan perkataan Nabi fa'al dan sebagainya itu sepatutnya tidak. Kalau yang biasa maknanya dia saban saja, bukan sababan, tapi nak menggambarkan dia itu perbuatan yang buruk, tetapi Nabi sendiri tidak mempunyai sifat-sifat itu. Jadi kalau ikut yang dalam ini huraian hadis ini maknanya dia seolah-olah tidak dikehendaki di dalam hadis ni ya. Yang dimasukkan tu jadi maknanya saban lah. Yang tidak melakukan cercaan itu. Tapi kalau tidak melakukan banyak percercaan itu atau banyak cacian, itu yang di sini katakan bukan yang dikehendaki dalam hadis ini. Kerana Nabi sememangnya tidak pernah mencaci, bersifat keji ataupun melaknat. Nabi tidak pernah sama sekali melakukan. Sama ada banyak ataupun sedikit. Banyak jauh sekali, sedikit pun tidak lakukan. Begitu juga perkataan zallam dalam ayat Al-Quran ini ya, wallahu alam ya.
Jadi perkataan bawah nanti kan kita akan sebutkan perkataan dhallam ya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dia kata, dan Tuhanmu wahai Muhammad tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Dhallam ni itu maknanya tidak sekali-kali menzalimi. Zalim kalau amaru buka bizalimin ya, Tuhan kamu tidak sekali-kali menzalimi. Tapi kalau dhallam ni tidak sekali-kali menzalimi, sangat menzalimi. Ya, Allah tidak sangat menzalimi. Jadi menafikan sifat dhallam tadi hanya patut kita biasa menggunakan. Jadi perkataan itu sebenarnya maksudnya bukanlah dhallam yang yang berat tadi ya, tapi zalimin bil abid. Allah memanglah tidak menzalimi hamba-Nya, apatah lagi melampaui zalim kepada hamba-Nya, tamak sekali lah. Ini sebenarnya tu nak dihujah tentang hadis yang atas ini, maknanya walaupun disebut dengan tasdid, dengan perkataan wazan fa'al tu, tetapi maksudnya ialah ya yang biasa dan tidak dimasukkan di dalam hadis ini. Itu nak penjelasan ya, supaya kita jelas. Ya, walaupun jadi nanti kan orang silap rabbuka bidhallamin, seolah Allah yang melakukan perkara yang tidak melakukan yang terlalu zalim, tapi dia melakukan yang zalim. Itu maksud dia. Sebab itu tidak. Maknanya perkataan itu ialah hanya zalam sajalah, zalim sajalah ya. Tidak menggambarkan apa yang disebutkan daripada perkataan ini tadi. Maksud tidak sekali-kali menzalimi ialah Allah langsung tidak bersifat zalim kepada mereka. Ini ya. Maksud sebenarnya gitulah ya. Ya, walaupun ada punya terjemahan macam itu, tapi dimaksudkan di sini ialah maksud tidak sekali-kali menzalimi ialah Allah langsung tidak bersifat zalim kepada mereka. Dia maha suci daripada kezaliman, maha suci daripada kezaliman tadi ya. Ini ya, nak menjelaskan tentang perkataan itu sendiri. Jadi kalau ada perkataan yang macam itu, sebab Allah tidak bersifat zalim, apatah lagi sifat menzalimi, sangat menzalimi tidak. Ya, jadi begitulah macam nak ambilkan gambaran daripada hadis tadi, sababan tadi bukan maknanya sebenarnya saban sajalah. Sebab sababan pun Nabi tidak pernah melakukan mencaci, apatah lagi nak selalu buat menegaskan tentang pencacian itu dilakukan berterusan tidak. Oleh itu maksud hadis ini ialah Nabi tidak pernah mencela. Nabi tidak pernah mencela. Apatah lagi dengan celaan lagilah jauhlah. Ya. Bersifat keji ataupun melakukan melaknat sama sekali ya, tidak pernah ya, tidak pernah. Ya, dikatakan yang tidak ada pada Nabi lah. Sebab Nabi akanlah sifat-sifat ini ada pada Nabi, sebab Nabi ini ialah sifatnya yang maksum. Ya, satu sifat Nabi ialah maksum. Ini dia jauh daripada perkara-perkara yang mungkar, yang buruk. Maksum ya, jauh daripada sifat-sifat yang menjadikan keburukan kepada seseorang. Jadi Nabi sifatnya adalah sifat yang bungistu innama bungistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menjaga akhlak yang mulia, untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Jadi tidak sepatutnya lah jadi Nabi berlaku itu. Wa kana yaqulu li ahadihina nindal ma'tabati ma lahu. Ini ya, yang ujung sekali hadis ujung sekali tadi dia sebut apa dia? Wa kana yaqulu la li ahad yaqulu li ahadina indal ma'tibah malahu tariba jabino. Jadi Nabi tanyakan pada orang itu tadi balik ya. Baginda berkata kepada seorang daripada kami, ini dalam perbualan itu ramai para sahabat yang di situ, ketika menegur kesilapannya sambil mencelanya dengan
lembut. Apakah yang berlaku kepadanya. Jadi sepatutnya kita di dalam hal untuk nak menegur seseorang itu sepatutnya ialah dengan cara teguran yang terbaik, bukan kita melampaui sehingga kita terus melaknat, kita mengkutuk, kita mencaci orang itu tadi. Walaupun orang itu dah bersalah, tapi tujuan kita mengapa kita tegur? Kerana untuk nak menyedarkan orang itu dengan cara yang terbaik. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila rabbika bil hikmati, dengan hikmah. Saya ajaklah dengan hikmah. Wal mau'izamah. Hikmah ni makna dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan ajaran atau nasihat yang baik. Wajadilhum billati hasanan, dan kamu boleh berbincang dengan yang terbaik. Bincang ni mujadalah ni maknanya kita berbincang, berbahas dengan cara yang baik. Bukan kita cari nak menang, siapa yang menang, bukan. Tetapi nak menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan cara yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah, ajak dengan hikmah. Bukan kita sergah, bukan kita tunjukkan kita hebat, dia menyegaikan orang tu. Bukan dia nak dekat, makin dia jauh sebab dia makin benci. Tetapi kalau kita tarik dia dengan cara yang lembut, tepung tak tabur, rambut tak putus, itu maknanya kita pandai, polisi kita bijaksana, bil hikmah, dengan bijaksana. Jadi sebagai dai, sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, sifat-sifat yang ni sangatlah penting untuk menyelesaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mengingatkan supaya apabila menegur seseorang itu adalah teguran yang sangat yang baik, dengan sifat tawaduk, dengan tujuan supaya orang itu mendengar. Kalau kita terus hardik, kita ketengking dia, tentulah dia marah. Tapi kalau kita bercakap dengan lembut, menceritakan begini, mungkin dia dengar, dan akhirnya bila dia dengar, masuk kepada akal dia, dan dia pun fikir benda yang mana yang terbaik. Itu yang diharapkanlah bagi siapa pun macam itulah. Nabi pun begitu mengharapkan pada orang yang ditegur itu jadi orang yang boleh menerima apa teguran, dan akhirnya dia akan kembali kepada yang hak atau yang benar. Baik. Perkataan muribah dibaca dengan baris atas dan huruf mim, baris mati. Ini ialah kaedah tentang bacaan dia, cara dari segi membacanya. Ini mu'ibah, ain, ain yang tidak bertitik, ain, mu'ibah, dan baris di atas atau baris di bawah pada huruf ta yang bertitik. Makna maktibah ni ialah itab. Itab ni ialah menegur kesalahan seorang sambil mencelanya. Jadi mu'ibah ni macam kita menyebut keburukan dia itulah, mu'ibah ni keaiban orang itu, kita sebut gini itu. Jadi iaitu menegur kesalahan seseorang sambil mencelanya. Mencela ni mencela, tapi jalan cela yang baiklah, bukan cela yang diadakan fitnah, bukan yang fitnah, yang aibah. Aibah. Jadi Al-Khalil berkata al-itabu ialah menegur dengan manja sambil memberi peringatan dengan marah. Dia maknanya ada sifat lemah lembut, dia boleh menarik orang itu mendengar sekurang-kurangnya apa yang nak dicadangkan, nak ditegur, apa yang kesalahan yang dilakukan. Kemudian malahu pula adalah suatu pertanyaan yang bermaksud apakah yang berlaku kepadanya, pada orang yang ditegur tadi. Jadi kalau gitu, cara itu adalah cara yang terbaik, cara diplomasi, cara hikmah bil mau'izah hasanah. Dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi cara itulah yang sepatutnya kita sebagai dai kita mengajak kepada orang lain, bukan kita lebih
kepada memburuk-burukkan dia. Sebaliknya apa yang kita nak terangkan ialah perbuatan itu sendiri menjadikan peringatan kepada orang yang itu supaya perbuatan itu tidak dilakukan. Ini sebagai ini banyaklah kisah-kisah dalam Al-Quran sendiri tentang bagaimana Nabi Musa sendiri terhadap ingatan kepada Musa tentang Fir'aun. Jadi kita suruh dia, maknanya dengan jangan kamu hardik, walaupun Fir'aun itu mudah-mudahan mungkin satu masa dia akan dengar apa yang kita kata. Tapi kalau kita dalam keadaan kita sendiri keras, mungkin dia tidak akan menerima itu ya. Ini merupakan suatu ungkapan yang selalu diucapkan oleh orang-orang Arab ya. Nah, taribat jabinuh ya, ada satu rahma anfi, banyaklah perkataan-perkataan Arab ni yang digunakan tapi tidak menggambarkan kepada negatif dia ya. Ini merupakan suatu ungkapan yang selalu diucapkan oleh orang Arab tanpa mereka menghendaki sebenar. Maksudnya yang sebenar, sekadarkan sajalah. Macam kita tersembam ke muka bumi, itu bukan maknanya sampai pada kita disembamkan kita ke bumi itu tadi, maknanya kita apa ni cium tanah tu bukan. Maksudnya rendah, maknanya menunjukkan rendahnya perbuatan itu. Gitu kadang-kadang ya, tengoklah dia uslub yang dia sampaikan nantilah. Yaitu tepi dahi terkena tanah dengan sebab kepalanya terhumban ke bumi ke arah tapi di arah tepi dahinya. Ini hanyalah merupakan peribahasa lah, ya, makan tanah. Mungkin akan makan tanah sebagainya, bukanlah dia makan tanah, tapi maknanya menunjukkan rendahnya suatu yang dilakukan itu gitu ya. Manusia mempunyai dua tepi dahi, yaitu satu di sebelah kanan dahi dan satu lagi di sebelah kiri dahi. Itu dahi lah, kita dahi kita macam kita sujud itu dahi kita tu ada yang kiri ada yang kanan. Nah itu maksudnya. Ini hanya sebagai ungkapan ya, ungkapan sama dengan ungkapan mereka rahma anfih selalunya. Macam rahma ni maknanya rahma ni rendah, maknanya hidung kita macam kita ciumkan pada sesuatu, tapi maksud rahma anfih ni ialah dah terpaksa, maksud gitu. Nah, rahma anfih dah tak boleh buat apa kita gitu. Bahasa Arab ni ya. Ini banyak digunakan dalam amiyah orang-orang Arab ni sendiri ya. Macam wallah. Ya wallah. Wallahi. Padahal dia bukan sumpah, tapi orang Arab ni suka apabila kita nak meyakinkan pada orang lain, wallah. Kalau kita wallahi maknanya demi Allah kan, tapi maksud dia tu bukan dia nak sumpah. Nak takkidkan perkataan dia bahawa apa yang dicakapkan tu apa yang dicakapkan itu sebenarnya benar itu. Jadi sebenarnya dia menggunakan perkataan yang rahma anfih yang bermaksud hina, tunduk dan patuh. Itu dia punya maksud tu. Jadi ia tidaklah bermaksud hidungnya melekat pada tanah rahma anfih. Hidung, ampun ini hidung ya. Rahma anfih ini sembam hidung kita. Muka tersembam muka tanah. Tu. Apa lagi perkataan peribahasa orang Melayu banyak ya yang berkait dengan itulah. Ya. Pengajaran hadis ya. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW menghindari perbuatan mencela ya. Ini ya. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi menghindari perbuatan mencela. Jadi Nabi tidak pernah mencela. Ini ya. Sifat keji mencela, sifat keji tak pernah ya, dan juga melaknat tidak pernah Nabi melaknat ya. Ini dah. Ini kemuliaan Nabi, keistimewaan Nabi ya. Dia uswah hasanah, contoh yang baik kepada umatnya sendiri. Jadi tidak pernah benda-benda yang negatif ni berlaku pada dia. Ya, sifat dia tawadhu, pemalu, ya, sopan dan sentiasa melayani orang lain sekalipun orang itu musuh dia. Ya, dia tidak pernah ya merasakan dia rendah kalau dia melayani orang yang macam itu. Walaupun ya Nabi, contohnya Nabi ya, apabila seorang Badawi ya datang ke Masjid Madinah, tiba-tiba orang Badawi ini, tahulah orang Badawi ini ialah dulu Islam, dia Islam jugalah, dah ada Islam lah mungkin. Tapi oleh kerana dia kehidupan dia di cara Badawi di padang pasir, jadi perbuatan-perbuatan itu kadang-kadang tidak
sesuai dengan syariat Islam sendiri. Contohnya Badawi itu kencing dekat di kawasan di Masjid Madinah tu, masih itu bukan ada semen lagi lah, mana pasir tanah adalah. Pasir itulah. Dia kencing kat situ. Jadi sahabat-sahabat bila dia duduk bersama Rasulullah, bila nampak perbuatan tu dia marahlah, di antaranya Umar sendirilah. Seolah nak dipukul orang itu lagi. Tapi kata Nabi, sabar ya, janganlah buat begitu. Dia kata khudh dalwan fasabhu aja. Ambillah baldi, kemudian curahlah kepada tempat kencing orang Badawi itu dia. Itu ya. Nak menunjukkan bahawa Nabi walaupun perbuatan itu kalau kita fikirkan memanglah tak patutlah sebagai tempat orang, tempat suci, tempat itu tiba-tiba dia kencing kat situ. Jadi nak menunjukkan bahawa walaupun begitu jangan kita bertindak sehingga menimbulkan keburukan kepada orang itu sendiri dan tidak memberi faedah pada kita. Seboleh-bolehnya apa yang kita buat itu menyadarkan orang itu, dan orang itu akan tunduk kepada kita, akan ikut apa yang kita nasihatkan. Patutnya itu. Inilah Nabi sangat diplomasi dalam hal-hal menghadapi musuh dia sendiri pun. Walaupun dia tahu dia tahu orang itu musuh dia, tetapi Nabi cara nak melayani itu sangat sangat berkesan kepada dakwah yang dibuatnya, mauizah hasanah itu. Inilah cara Nabi ya. Lidah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia juga jauh daripada mengucap celaan kata-kata keji dan laknat, sama ada semasa redha ataupun masa dia suka ataupun masa dia marah. Masa marah sekalipun Nabi tidak menggambarkan kemarahan dia. Inilah kelebihan Nabi ketika menghadapi sesuatu. Lihat ni sebagaimana firman Allah Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir fadzakarallahu katsira. Ya, sungguhnya demi Allah, sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah itu tauladan yang baik, uswah hasanah, tauladan yang baik, yaitu bagi sesiapa yang benar-benar mengharapkan keredaan Allah dan balasan yang baik padanya di hari kiamat, serta banyak menyebut dan mengingati Allah ya. Ini uswah hasanah. Siapa yang menghendaki kepada Allah ya pada hari-hari kiamat, kebaikan dan juga sentiasa wazakarallah, dan ingat pada Allah yang banyak peringatan Allah. Jadi nak menggambarkan bahawa perbuatan Nabi ini tidak ada yang negatif. Sebab itu dia dah katakan uswah hasanah, ini maknanya apa? Tindak tanduk Nabi, sunnah Nabi. Perkara yang kecil sekalipun ya, Nabi yang apa dilakukan itu sebagai hanya kadang-kadang benda itu yang sunat saja. Bukan sunat. Sunat ni iaitu perkara yang baik, dibuat dapat pahala, tak buat tak apa. Tapi kerana Nabi dilakukan sebagai itu, maka itu dikatakan sebagai sunnah. Walaupun itu sunat, tapi dia sunnah Nabi, maka kita selayaknya kita mengikut apa yang di uswah hasanah Nabi tadi, iaitu tunjuk ajar yang baik tadi ya itu. Jadi inilah kelebihan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam yang beriman. Kita setiap apa yang diperintahkan itu kita terima dengan penuh kesyukuran, kesabaran, dan sebenarnya kita lakukan ya, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita lakukan ya, kita taat pada apa yang diperintahkan. Jangan kita mempertikaikan perkara-perkara yang kita sendiri pun tidak tahu ya. Jadi kadang-kadang kita dalam bawa ego sangat, kita mempertikaikan orang lain yang gitu begini. Nah, ini semata-mata kerana kita dengan ikut nafsu kita, bukan dengan untuk mendapat pengajaran daripada apa yang kita lakukan. Saya setakat inilah dulu saya hadis ini dapat dua lah. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini akan bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama mendengar melalui maya ini. Dan saya ingat macam itulah dulu saya akhiri pengajian kita dengan tasbih kebarah dan surah asri. Dan juga saya mohon maaf apa silap saya tentang apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu akan memberikan peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya kita sama-sama kita beramal dengan apa yang kita dengar ini tadi insya-Allah. Dan saya akhiri dengan tasbih kebarah dan surah asri. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan insyaallah siapa yang ada
apa ni soalan-soalan, mungkinlah kita boleh ada sikit masa untuk kita sama-sama kita apa ni ambil berat peringatan insya-Allah. Baiklah, ya ini juga bagaimana ya contoh-contohnya Nabi menghadapi golongan-golongan ya, orang kafir, golongan orang munafik dan sebagainya. Ya, kita ambillah contoh ya tentang ya Abdullah bin Ubay sendiri yang menjadi antara golongan orang munafik, ketua munafik sendiri. Nabi tidak pernah dia dalam tindakan dia sehingga dia memulaukan apa ni Abdullah bin Ubay, sebaliknya dia cuba sebagai upaya untuk mengingatkan dia supaya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dan walaupun Nabi tahu dia itu memang dia sifatnya ialah bermuka-muka. Munafik ini maknanya sifat bermuka-muka. Pada masa Nabi dia juga sangat baik, ya. Pada sebab itu sifat-sifat ini orang Yahudi, orang yang munafik ini kalau kita lihat di zaman Rasulullah, mereka ni dikenali sebagai orang yang sifat munafik itu apabila sembahyang berjamaah, dia sembahyang juga berjamaah. Tapi sembahyang jamaah dia pun pilih masa. Ialah kalau waktu maghrib dan waktu subuh, orang-orang ni dia tahu, dia tidak akan ada. Tapi kalau dia waktu yang dia tenang macam waktu siang, itu dia nak menampakkan sebab orang nampak dia. Sebab tujuan dia supaya nampak dia itu juga orang Islam yang baik. Tapi hakikatnya bila boleh menyorok, dia akan nyorok pada waktu malam, waktu gelap. Jadi orang tak nampak dia, jadi dia tak datanglah umpamanya. Ini sifat munafik ni. Ya, jadi kalau dia lakukan tu, maka dengan sendirinya dia tak mau melakukan. Subuh umpamanya dia tak datang. Itu tanda-tanda di antara tanda dululah. Zaman Nabi itu orang yang munafik, inilah sifat dia. Jadi dia selalu menyorokkan sesuatu yang sebenarnya dia lakukan. Tujuan dia supaya ini nak menyelamatkan diri dia lah. Ni dia cakap tak serupa bikin lah. Bahasa orang kita ni cakap tak serupa bikin. Cakap lebih-lebih tapi dia sendiri pun mengingkar dengan apa yang dicakapkan. Wallahu a'lam. Tak ada lah. Okay, so. Okey lah habis ya. Dia rasanya tak ada soalan Tak ada nampaknya. Tengok pun tak ada soalan daripada peserta kita. Jadi saya kira